pada hari ini. Sangat sukar untuk kita determinekan trend. Sebab baru-baru ini seperti yang kita lihat, kenaikan gold sebenarnya telah berlaku ya. Kenaikan gold telah berlaku, namun kita tak tahu ya sebanyak mana ya, ataupun sejauh mana sebenarnya perkara ini akan berterusan sebenarnya. Jadi saya ada beberapa perkara juga yang saya ingin sentuhkan hari ini seperti G20 meeting ya, dan apa result ya daripada G20 meeting tersebut. Dan juga apa yang berlaku pada hari ini ya. Contohnya kita tahu ya, Rusia telah membuat sesuatu yang sangat memeranjatkan. Baru semalam kita ada meeting, tapi hari ini Rusia hantar misil ya kat Ukraine, tapi terkena kat Poland ya. Jadi Poland adalah di bawah NATO sebenarnya. Jadi ini akan menyemarakkan lagi ya peperangan sebenarnya. Jadi memang menarik seperti yang kita lihat ya. Isu-isu ini sebenarnya isu-isu hangat seperti ini ya, memang sesuatu yang kita kena kita kena lihatlah sebenarnya supaya kita tahu sebenarnya di mana direction goal ya ataupun market kita akan pergi. Jadi paling pertama ya, seperti biasa ya, saya akan share screen pada hari ini. Jadi saya share screen. Jadi seperti yang saya share screen tadi, saya tengah cari jugalah tentang apa yang Cik Kamal tadi tanya saya pasal bookmap packages dengan prices ni ya. Tapi saya akan dapatkan lebih info nanti. Nanti saya akan personally lah akan message dengan Cik Kamal. Ya, okey. Jadi untuk hari ni boleh dengar suara saya, boleh tengok ya saya punya screen ya. Jadi pertamanya kita pergi ke Forex Factory seperti biasa, Forex Factory. Okey. Lepas tu kita tekan saja Forex Factory for smart money. Lepas tu kita juga membuka investing.com. Ini adalah dua weapon lah, weapon fundamental analysis ya. Saya panggil sebagai weapon lah sebenarnya ya. Yang mana kita menggunakan dua sources of information untuk kita sebenarnya dapatkan info mengenai apa news yang penting supaya kita boleh sebenarnya mengetahui direction market dalam sehari itu ya. Jadi pada hari ini kita melihat kepada 16 hari bulan 11 2022 ya. Saya nak cerita juga apa yang berlaku semalam supaya kita tahu bagaimana trend ini akan bersambungan sehingga hari ini. Ya, jadi tapi sebelum tu saya nak cerita pasal hari ini dulu Okey. Jadi Wednesday 16 November ini seperti yang anda dapat lihat di sini, kita ada dua news yang sangat penting, iaitu ialah core retail sales dan juga retail sales ya. Ini adalah dua news yang amat-amat penting untuk anda tengok sebenarnya ya. Jadi untuk news ini seperti yang dijangkakan adalah 0.5% Maksudnya dia adalah sesuatu yang lebih baik untuk US dollar sebenarnya ya daripada apa yang dipredikkan. Okey, itu yang difokuskan, tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku ya. Okey, saya akan terangkan lebih lanjut ni. Dan untuk retail sales ni sebenarnya kita melihat yang bahawa dia adalah 1.0%, iaitu lebih bagus daripada 0.0% sebenarnya ya. Jadi apa yang paling penting kat sini ialah kita kena melihat apa yang berlaku semalam ya. Seperti yang anda boleh lihat di 15 November ni, anda boleh tengok PPI ya sebenarnya menurun Producer Price Index menurun iaitu sebanyak 0.2% ya, iaitu ianya sebenarnya menjatuhkan US dollar Okey, dan kalau Empire State Manufacturing Index ini yang kita lihat ni ya, kita tengok dia juga adalah leading indicator dan dia adalah lebih baik iaitu di 4.5. Tapi kemudian dia ada leading indicator yang mematahkan news yang sebelum ini yang sebenarnya menjatuhkan US dollar. So daripada apa yang kita boleh lihat dekat sini ialah kita tahu yang bacaan PPI sebenarnya sangat menurun ya. Jadi kita tahu CPI sebelum ni last week Thursday sebenarnya dah menurun dah. PPI pun dah menurun dah. Dan sekarang ni kita tengah menunggu untuk PCE iaitu Personal Consumption Expenditure. Tapi seperti yang kita tahu, sini ada something yang dipanggil sebagai retail sales Kenapa saya cakap pasal PPI, kenapa saya cakap pasal CPI dan kenapa saya cakap pasal PCE sebenarnya?
Kerana ini adalah 3 perkara yang sebenarnya menentukan inflation dalam sebuah negara. Jadi kalau kita lihat kepada producer price index, kalau producer price index naik, makanya segala cost dan sebagainya akan dichargekan kepada consumer. Makanya CPI akan naik. Tapi kalau kita lihat last Thursday CPI kita menurun dan kemudian kita lihat PPI kita pun menurun juga. Maksud dia retail sales kita pun kemungkinan akan menurun juga. Ya, kalau kita melihat kepada kita punya correlation lah. Ya, sebab kalau contohnya consumer spend less dalam market, ya, dan PPI contohnya producer sebenarnya mengurangkan harga barang, makanya apa yang akan berlaku ialah sales pun kemungkinan boleh kurang, ya, ataupun kemungkinan besar sales pun boleh naik juga kerana harga barang sebenarnya kurang. Jadi ini sebenarnya bergantung ya kepada ekonomi, ya, kepada ekonomi di dalam negara mereka. Seperti yang kita dapat last Friday, CPI sangat menurun. CPI menurun, consumer price index menurun. Makanya ada kemungkinan yang retail sales pun akan menurun juga. Ya. Dan selain daripada itu, ada lagi satu benda yang saya betul-betul nak cerita lah. Ya, contohnya hari ni kalau kita lihat kepada news echo, incident news kita, kita tahu yang seperti yang saya cerita tadi, Russian yang ini 3 jam yang lalu, Poland confirms Russian made missile fell on its territory, killing 2 people. Jadi ini sebenarnya adalah news yang berkaitan dengan geopolitical risk, ya. Jadi geopolitical risk juga merupakan satu news yang sangat penting yang kita perlu lihat di coincident news juga. Ya, dan selain daripada itu, kalau anda tengok G7 leaders arranging emergency meeting on the Poland strike. Tengok semalam ada G20 meeting tau. Semalam ada G20 meeting. Hari ni ada G7 leaders nak bertemu. Jadi G7 leaders nak bertemu untuk emergency sebab Russia menyerang di teritori Poland. Ya, sebab Poland dengan Ukraine ni sebenarnya dekat. Jadi baru sebenarnya semalam kita nak selesaikan masalah, tapi hari ini masalah sudah bertambah. Ya, memang macam itulah kadang-kadang hidup pun kadang-kadang macam itu juga. Kita nak selesaikan masalah, tapi masalah kadang-kadang bertambah lah. Benda tu biasalah berlaku. Okay, so memang menarik sebenarnya. Okay, jadi kita kena tahu apa yang sebenarnya G7 meeting ini akan buat sebenarnya. Sebab apa yang G7 akan buat ni, inilah yang akan menentukan di mana sebenarnya trend untuk market akan pergi selepas ini. Ya. Jadi bagi saya masih berpegang lagi kepada trend semalam, iaitu trend saya masih bullish, dan saya tengok fundamental range saya daripada calculation saya semakin menaik sebenarnya, bukan menurun. Jadi memang ada kemungkinan yang besar kemungkinannya adalah bullish. Tapi kita kena tunggu untuk apa yang berlaku di G7 di G7 meeting. Okay, ini adalah sesuatu yang anda kena lihat untuk G7 meeting. Goal to the moon. Saya tadi kemungkinan goal to the moon. Kalau dia melepasi 18, saya dah sedia dah akaun perang So kalau dia melepasi 18, makanya memang dia akan berterusan trend lah. Tapi buat masa sekarang kita belum sampai lagi 18. Kita masih di bawah 18 sebenarnya. Jadi julat asas kita masih di 17 macam tu sajalah. Belum lagi 18 lagi. So jadi benda ni akan ambil masa sebab Fed juga sebenarnya kita tak tahu apa sebenarnya move yang akan dilakukan oleh Federal Reserve Bank mereka juga. Sebab ini sangat menakutkan. Ya, sebab trend adalah cukup uncertain untuk masa sekarang. Ya, jadi kalau contohnya tiba-tiba sesuatu berlaku dan kemudian Fed menaikkan interest rate tiba-tiba, makanya kita tahu yang bahawa trend untuk trend untuk US dollar menguat akan berterusan sehingga Disember sebenarnya sekurang-kurangnya lah. Dan kita juga tahu China pun tak berikan apa-apa respon juga sebab China cukup fokus dengan mereka punya zero COVID policy. Makanya kita tahu yang bahawa memang kenaikan gold tu memang ada bukan saya kata tak ada, tapi cuma dia shallow sedikit lah.
dia tak dapat nak apa, dia pernah try its best untuk menembusi resistant points, tapi dia tetap dijatuhkan oleh US dollar. Tapi boleh, tak ada masalah kita kena mencuba sentiasa mencuba, dan akhirnya kita boleh berjaya juga siapa tahu kan, betul tak? Takkan semua hidup nak candu je kan, asyik US dollar kuat je kan, betul tak? Okey, jadi saya sebenarnya okeylah, saya nak cerita pasal fundamental factor lah untuk hari ni saya nak bagi investing.com teruslah. Okey. Jadi untuk ni di investing.com ni, kalau kita pergi ke news and analysis ni kan, kita scroll saja di bawah. Paling penting ialah kita kena melihat kepada 2 atau 3 news kat sini. Okey. So sekarang ni kita ada satu news yang baru yang baru masuk ni. Tadi saya baca news yang sebelum ni. Sekarang kita ada news yang baru ni, yang baru masuk 1 hour ago ni. Saya tak sempat baca ni tadi. Okey, gold hits 3-month high as Poland missile strikes spurs safe haven demand. Tengok apa yang berlaku. Maksudnya gold ada kenaikan. Tapi kita tengok apa, kita baca dulu apa dia punya news. Okey. Jadi kita tengok gold prices hit 3-month high on Wednesday after a Russian missile strike on Polish territory, ramped up fears on NATO-led escalation in the Ukraine conflict, boosting demand for traditional safe haven assets. Maksud dia ialah daripada sini kita dah tahu dah sebenarnya yang bahawa perkara ni apabila dia menyerang Poland, dia consider menyerang satu negara daripada NATO. NATO ini adalah consisting of European Union punya countries Germany, Italy, semua masuk sekali Jadi ini semua adalah negara-negara yang sangat sangat berkuasa daripada military mereka. Jadi apabila penggabungan ini berlaku ataupun anda serang salah satu negara mereka, maknanya mereka semua ada perjanjian yang mereka akan menolong antara satu sama lain. Jadi kalau kita melihat dekat benda ni, sekarang ni kita dah tahu dah apa yang tengah berlaku Kerana penyerangan Rusia kepada ni, maknanya dia telah boost demand untuk traditional safe haven assets. Spot gold dah naik 0.1 ke 1780.62 ons white gold advance 0.1% juga naik juga Jadi investors sought renewed safe haven exposure after a missile of Russia make fell in eastern part of Poland, killed 2 people. The incident marks the first time the Russian weapons have struck NATO territory, with Ukrainian President Volodymyr calling the strike a very significant escalation of the war. Okay, so NATO members said they are reviewing on the incident, warn consequences for the strike if it was intentional. Okay, kemungkinan itu adalah intentional daripada Rusia. Kita tak tahu kita tak tahu. Makanya diorang ni sebenarnya tengah investigate sekarang sama ada war di Ukraine ini, apa yang berlaku di Poland ni sekarang ni sengaja ke ataupun tidak sengaja sebenarnya sebab kita pun tak tahu. Kalau kita fikirkan betul-betul, memang kita tahu yang US sebenarnya sanctionkan Rusia sebelum ini dengan dia punya bahan-bahan mentah dia, oil, dia punya energy, gas dan sebagainya. Memang susah untuk Rusia sebenarnya untuk ekonomi mereka sebenarnya untuk berkembang. Jadi kita sebenarnya tak tahulah sama ada benda ni untuk menunjukkan kuasa ke atau apa, kan kita pun tak tahu Tapi kita tengok sajalah apa yang mereka investigate lah, sebab benda ni macam mana pun kita fikirkan tetap juga akan berlaku according to them. According to them. Tapi daripada apa yang pembacaan yang sebelum ini ialah US sebenarnya mereka memang menggunakan banyak economic sanction terhadap Rusia sebenarnya, dan mereka tidak easily sebenarnya back off daripada menjatuhkan Rusia sebenarnya. Jadi maknanya memang escalation untuk war ini kemungkinan besar akan berterusan. Memang akan berterusan daripada apa news dan apa yang kita dapat ini memang akan berterusan. Jadi perkara ini sebenarnya adalah perkara yang tidak bagus untuk dunia sebenarnya, kerana ini menyebabkan economic recession di dunia, dan kita pun susah juga
Russia cuba provoke US pun dia juga. Ya betul. Ya betul. Ya betul. Ya. Betul Cesar. Betul. Sebab benda ni sebenarnya benda ni telah berlaku untuk satu jangka masa yang lama. US dengan Rusia ni sebenarnya mereka ada satu history yang lama sebenarnya, satu apa ni, satu story yang lama sebenarnya. Sebenarnya Rusia dan Amerika ni adalah satu kuasa yang sama kuat. Jadi bukan senang juga untuk anda nak kawal Rusia. Seperti Hitler sebelum ni telah cuba sedaya upaya untuk mengawal Rusia, namun dia tidak berjaya untuk mengawal Rusia. Kerana Rusia ni dia punya geografi dia bukan senang untuk sesiapa serang Rusia ni sebenarnya. Dan juga kekuatan militeri Rusia juga bukan calang-calang pada masa itu. Dan apabila dia dulu adalah Soviet Union sebelum ni, dia adalah lebih kuat sebenarnya. Ya, dia lebih kuat. Tapi baru-baru ni dia telah dipecahkan, di mana sebenarnya perkara ini juga berlaku kerana US plan untuk melemahkan Rusia. Jadi salah satu leader yang paling kuat yang memahami perkara ini adalah Vladimir Putin. Ya, maksudnya Putin, which is the Presiden Rusia sekarang Dia memahami sebenarnya yang bahawa Rusia dah cukup lemah dah selepas Soviet Union dibubarkan. Jadi dia sebenarnya membawa Rusia kepada satu tahap di mana Rusia sangat digerungi juga. Ya. Jadi masalah dia apabila sebenarnya Ukraine ni dia nak masuk dalam NATO ini, maka dia sebenarnya akan melemahkan dia akan melemahkan Rusia lebih lanjut. Jadi Putin sebenarnya memahami perkara ini dan sebab itulah dia sebenarnya mengambil action secepat yang mungkin untuk mengawal Ukraine balik. Kerana Ukraine adalah tempat di mana sebenarnya kalau sesiapa ingin serang ingin serang Rusia, maka ni dia kena melalui Ukraine. Ya. Jadi itu memang adalah dia punya tempat ataupun base. Sebab itu sebenarnya Amerika inginkan Ukraine untuk masuk dengan mereka supaya dia boleh letak base di sana. Jadi senang untuk dia penetrate kepada Rusia. Jadi ini semua adalah teknik-teknik perang sebenarnya bukan senang nak serang Rusia. Bukan senang. Sebab kalau memang boleh serang, Amerika dah lama dah boleh pergi dengan jet fighters dia dan sebagainya untuk menyerang Rusia. Tapi perkara itu tidak mungkin berlaku dan kemungkinan akan mereka akan mengalami satu kekalahan yang cukup teruk kalau mereka berbuat begitu Jadi kita sebenarnya kena melihat kepada geografi Rusia juga. Dan selain daripada itu saya akan sambung lagi. Saya akan terangkan Jadi investor sekarang telah melihat kepada kenaikan gold. Okey. Dan selain daripada itu, weakness in dollar also benefited gold prices after data showed US producer inflation hit a 40-month low. Maksudnya PPI ada menurun Maksudnya producer price index menurun dan juga ada consumer inflation data iaitu CPI juga menurun seperti yang saya katakan tadi Okey. Jadi kalau anda nak tengok kapan anda boleh tengok dia punya actual dia 7.7 tapi sebelum ni difokuskan 8.0 lebih menurun. Jadi CPI, PPI adalah perkara yang penting PPI dengan PCE. Kalau ada lagi satu benda PCE iaitu personal consumption expenditure. Ini adalah 3 perkara yang sangat penting untuk anda lihat sebab ini juga boleh membantu anda untuk melihat market trend Okay. Dan this could see that the Federal Reserve is softening his hawkish rhetoric kemungkinan dan central bank is already expected to hike by a relatively smaller margin. Maksudnya kita faham daripada ini bahawa mereka akan hikekan interest rate tapi mereka tidak akan hikekan interest rate itu sangat. Maksudnya sebelum ni mereka kata bahawa mereka akan naikkan 50 basis point sebanyak 50 basis point. Jadi kita tengok kemungkinan dia akan lebih kurang daripada 50 basis point. Harap-haraplah, kita tak tahulah Kita akan tengok apa yang jadi berdasarkan apa yang mereka kata. Ya, betul. Jerome Powell target 2% untuk inflation. Sekarang kita berada di antara 3.2 ke 3.5%. Kalau tak silap saya.
Jadi kita kalau nak turunkan sehingga 2% untuk inflation untuk tahun ni nampak macam sedikit terbuka jugalah ataupun sedikit susah untuk tahun ini sebab ini dah November dah, dan kemudian kalau kita lihat Disember tak mungkin lah kalau dia nak sampai dia punya target 2%. So kemungkinan besar ya benda ni akan berterusan sehingga tahun depan lah sebenarnya. Jadi nak cakap betul lah, kita kalau nak buat untuk long term trend ke apa kan, kita sebenarnya kita kena melihatlah kepada apa yang Federal Reserve sebenarnya buat. Mereka adalah satu bunch yang penting untuk kita tengok dan juga kita kena tengok kepada geopolitical risk yang berlaku di Rusia dan juga Ukraine sebenarnya. Kerana macam mana pun sebenarnya kita ingatkan geopolitical dengan apa yang berlaku di US ini tidak ada kaitan. Sebenarnya dia memang ada kaitan. Walaupun sebenarnya satu adalah berdasarkan ekonomi dalam negara dan lagi satu adalah berdasarkan geopolitical war ataupun geopolitical risk. Jadi mereka sebenarnya walaupun sebenarnya tak ada kaitan sebenarnya, tapi mereka ada kaitan di mana sebenarnya mereka mencabar sesama sendiri untuk ensure kan yang bahawa mereka boleh sebenarnya menjatuhkan satu sama lain. Jadi kita kena tunggu dan lihat lebih lagi tentang apa yang akan berlaku. Tapi seperti yang kita tahu daripada apa yang berlaku disebabkan 2 orang mati di Poland sebenarnya disebabkan Rusia misil itu, maknanya kita masih berpegang lagi lah kepada trend kita iaitu bullish kita masih berpegang kepada trend kita iaitu bullish. Kalau kita tahu trend kita bullish, maknanya kita tahulah yang bahawa kita kena support lebih kepada buy lah. Dan itu kita akan lebih fokus kepada kita punya technical analysis yang saya akan terangkan sekejap lagi dengan cara saya sendiri. Dan kita tengok copper future pun jatuh dan sebagainya ini adalah kerana Eskom Lidah Mine dia punya strike dan sebagainya masih dan juga coupled with US sanction against Russian exporter is expected to severely thin global copper supply. Jadi maksud dia copper ini adalah benda yang sangat penting juga kerana dia digunakan dalam electronics, manufacturing, electrical dan sebagainya. Jadi apabila Russian exporter ni disanctionkan juga, maknanya dia akan affectkan global copper supply juga. Jadi ini adalah satu news yang sangat penting. Kita akan baca lagi satu news sebelum kita sambung kepada kita punya technical analysis. Jadi selalunya ambillah 2 ke 3 news lah supaya anda boleh tahu sebenarnya mana trend akan pergi. Dan saya akan berikan julat asas untuk hari ini juga. Julat asas saya untuk hari ini saya berikan dululah jadi kalau nak trade boleh trade dalam range ni Nanti saya tulis untuk video saya yang saya akan masukkan. Okey, julat fundamental range saya adalah di antara 1777.55 ke 1781.51. Seperti yang anda tahu, julat asas saya ada menaik sedikit Dia bukan sama seperti semalam. Dia ada menaik sedikit. Dan ini adalah kemungkinan kerana seperti yang kita tahu yang gold price sebenarnya naik kerana ada penyerangan Rusia terhadap Poland. Dan kemungkinan besar juga seperti yang kita tahu CPI kita menurun, PPI kita juga menurun, maknanya retail sales kita pun ada besar kemungkinan akan menurun. Walaupun saya katakan di sini yang dia difokuskan berada di 0.5 dan sebagainya, di sini sebenarnya untuk video saya, tapi sebenarnya saya memberikan trend yang betul untuk sama ada dia uncertain ataupun dia certain sebenarnya. Sebab saya cuma ceritakan apa yang majority analyst katakan dan sebenarnya apa yang kemungkinan besar berlaku. Dan dia ni juga bergantung kepada individual masing-masing untuk melihat kepada apa yang saya tulis ini supaya anda sebenarnya boleh boleh buat analisis sendiri jugalah supaya anda nak ikut ke atau anda tak nak ikut ke apa Bagi saya paling penting adalah untuk anda selamat Saya buat apa yang terbaik daripada segi saya untuk anda selamat, tapi anda pun kena selamatkan diri anda juga Kalau anda rasa macam ada benda yang tak berapa proper atau apa, anda kena gunakan judgement anda sendiri juga Jadi apa saja fundamental range yang saya berikan ni, selalunya fundamental range ni so far akan kena.
Tapi kalau anda mengharapkan bahawa anda mempunyai maksudnya anda mengharapkan yang bahawa range ini, adakah ini range yang tetap ataupun dia tidak boleh melebihi range ini? Jawapan dia ialah dia boleh melebihi range ini, tapi saya tak berikan range yang boleh melebihi ya. Sebab saya tak nak kita pergi ke satu tempat di mana yang kita tak boleh kita tak boleh kawal range itu sebenarnya. Jadi range yang saya beri ini adalah range yang kita boleh selamat sekurang-kurangnya. Probability dia adalah di antara 80 ke 85%. Kalau contohnya ada coincident news yang masuk secara tiba-tiba di latest news di Spoiler Factory, makanya perkara ini kemungkinan boleh berubah, tapi untuk keselamatan boleh bermain di dalam fundamental range ini. Ya, kerana ini adalah untuk daily range untuk hari ini ya. Okey. Dan saya dah cerita banyak dah tentang fundamental analysis. So apa yang saya akan buat, saya akan cerita tentang lagi satu news, dan kemudian selepas saya cerita news ini saya akan pergi lebih kepada technical analysis. So jadi seperti yang kita lihat di sini, global stock rise but bullish debts raise market concerns. Maksudnya kita tahu stok pun ada kenaikan Okey, kalau selalunya kita tahu kalau US dollar dia naik, maknanya stok dia selalu akan menurun sedikit selalunya lah, most of the time lah. Jadi sekarang ni kita tahu global stock naik maka kita tahu US dollar menurun. Dan ini adalah disebabkan polish deal yang raise market concerns Jadi kita lihat ini yang berlaku sebelum ni dan sebagainya Jadi kemungkinan escalation untuk Ukraine war akan berlaku, dan selain daripada itu kita juga boleh tengok yang bahawa apa yang Rusia Defense Ministry kata dia deny describe as deliberate provocation and aim at escalating the situation. Maksud dia Defense Minister untuk Rusia sebenarnya dia deny yang bahawa itu adalah perkara itu dilakukan secara sengaja Maksud dia Rusia Defense Minister tu dia mengatakan yang bahawa perkara itu tidak disengajakan Jadi dia dikatakan ini adalah provocation, deliberate provocation untuk escalatekan benda itu further Jadi memang sebenarnya mereka memang nak susahkan Rusia memang mereka nak susahkan Rusia. Kita kalau boleh jangan ada musuh yang ramai lah So memang macam itulah sebenarnya itu yang berlaku Kalau tidak orang akan jatuhkan kita. So so this is the one, and then another than that kalau kita boleh lihat there was a tragic accident. Okay, stocks rally, bond yields slide further after the Labor Department reported US producer prices increases just 0.2% in October saja. Okay, yang ni ada 8.0 ada previous month pun Okay, so kita tengok lagi apa lagi dia punya news, federal funds, inflation, big more benchmark. Okay, ada jatuh US Treasury yield ada jatuh Okay, Chinese and Hong Kong stocks rallied overnight as investors digested Chinese COVID-19 policy adjustment, a property sector rescue package, a cooling intention between US and China tension. Kemungkinan besar dia ada cooling sikit di antara US dengan China ni. Okay, jadi US President Joe Biden held a 3-hour meeting on Monday. Investor welcomed the two countries' pledge of more frequent communication. Semalam mereka ada G20 meeting Jadi kita tengok macam dia tak banyak memberikan banyak informasi daripada apa yang berlaku di G20 sebenarnya. Tapi seperti yang saya baca daripada G20 semalam, ini adalah lebih kepada solving isu antara US dengan China, dan juga untuk menyelesaikan masalah di Rusia dan juga Ukraine. Jadi seperti yang dalam hal Rusia dengan Ukraine ini, mereka katakan yang bahawa Rusia sebenarnya patut sebenarnya back off-kan army dia daripada Ukraine supaya tidak sebenarnya meneruskan perkara ini Tapi Putin sebenarnya tidak menghadiri untuk G20 meeting itu sebenarnya Jadi dan hari ini kita dapat tahu dia sebenarnya hantar misil pula. So tak tahulah. Memang orang akan rasa macam perkara itu sebenarnya macam mencabar lah Tapi itulah, kita kadang-kadang kita tak tahu. So kita kena tunggu dulu. Kita tengok apa yang akan berlaku di dalam G7 meeting untuk hari ini. Jadi G7 meeting adalah dia punya coincident news yang anda perlu lihat untuk hari ini
anda tengok apa yang berlaku di G7 dan kemudiannya anda dah boleh tahu dah trend dah. Tapi untuk masa sekarang sebelum apa-apa yang keluar daripada G7, dia masih adalah trend yang berterusan, iaitu bullish. Okey, saya dah selesai dah dengan fundamental analysis. Okey, saya minta maaf sebab saya cakap banyak, tapi saya cuma nak terangkan sedikit tentang fundamental analysis. Sekarang saya nak pergi ke technical analysis untuk anda. Jadi cara saya, okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, tak ada masalah. Kalau nak cerita ke, nak apa-apa ke kan, boleh tanyalah, tak ada masalah. Saya cukup okey sebenarnya. Saya sebenarnya suka juga kalau sesiapa bertanya ada apa-apa soalan ke apa ke, boleh bertanya, tak ada masalah. Boleh dengar semua okey. Jadi bagi saya untuk ni kita alright. Kita di charts. Ini okey. Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh bertanya tau. Dan siapa-siapa yang belum register lagi dengan Beltrade ke apa, nak register boleh boleh register tak ada masalah. Kita boleh bagikan link Kalau siapa-siapa nak claim NDP bonus, tak pernah dapat NDP bonus, boleh sebenarnya berikan ID dan kemudian kita boleh kita boleh try claim untuk anda Kalau anda tak pernah dapat NDP bonus, kita boleh try claim dan kemudian support kami akan membantu anda juga. Ya. Boleh boleh dengar tak ada masalah Jadi okey, saya akan boleh dengar terima kasih Cik Zade. Terima kasih. Saya ingat tak boleh dengar. Okey, okey, cara saya ni seperti biasalah, saya memang guna cara ni. Bagi saya ini adalah cara yang senanglah. Okey, dan saya sepatutnya hari ini sebenarnya saya buat sedikit lebih analisa seperti yang saya katakan semalam, ialah saya nak tunjukkan sesuatu yang baru, tapi saya juga tak sempat. Tapi tak apa, not to worry, yang tu memang dalam idea saya juga Tapi saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menerangkan tentang technical analysis and how we can profit with this manner actually with this method. So paling pertama ialah pertamanya anda boleh pergi ke technical analysis di investing.com. Jadi selepas yang anda pergi ke sini, anda tunggu sajalah untuk dia tukar. Kemudian anda pergi ke daily saja. Okey. Anda boleh lihat daily sebenarnya lebih menyokong kepada strong buy. Weekly buy juga, moving average pun strong buy. Moving average di sini strong buy dan sini technical indicators adalah strong sell. Jadi seperti yang kita lihat, kita ada dua time frame yang menyokong lebih kepada strong buy. Saya nak tunjukkan cara untuk intraday. Cara saya memang untuk intraday supaya anda sebenarnya boleh trade dalam satu hari Kalau anda cuba cara ni, besar kemungkinan yang anda sebenarnya boleh sustain lah dalam sehari itu kerana dia mempunyai profit probability profit untuk 80 ke 85%. So cara yang selamat lah, cukup cara yang selamat lah sebenarnya lah. Tapi kalau tak selamat ke tak apa ke, mesti ada news yang sebenarnya kacau So far semalam saya tak ada masalah daripada apa yang saya cuba ni. Saya dah cuba untuk lebih kurang lama dah saya dah cuba ni dan dia cukup okey juga Jadi hari ni kita akan tengok apa yang berlaku. Jadi kita ada 3 support points dan kita juga ada 3 resistance points. Dan kita kena melihat berdasarkan Fibonacci. Kenapa Fibonacci? Kerana Fibonacci MC depa lagi. Boleh dengar MC depa lagi. Okey, MC depa lagi. Oh, I see. Kena depo lagi.
Oh, MC semalam MC ke saya tadi? Kenapa MC? Buat apa ni? Semalam pergi buy ke, pergi sell ke, apa ke? Profit Oh, profit. MC dia apa lagi? Profit. Oh. Oh, maksud dia kalau anda MC, maknanya anda akan depo lagi lah. Oh, kalau profit anda okey je lah. Betul? Mana tu? Terangkan sikit. saya pun ada jam sikit. Okey. Okey, tak apa. Okey, tak apa saya jadi. Okey, saya teruskan ya. Saya tunjukkan cara ni. Okey, jadi seperti yang anda tahu anda lihat di daily ini. Jadi untuk daily ni seperti yang saya kata, anda lihat kepada Fibonacci kerana Fibonacci mempunyai satu probability yang tinggi untuk anda kena di market. Dan seperti anda lihat, anda ada 3 support points sini dan 3 resistance points di sini ya. Okey. Kemudian kalau anda cek dengan weekly dan juga monthly anda mendapatkan yang bahawa technical indicator anda paling penting adalah fokus kepada technical indicator. Tapi kalau anda nak fokus moving average pun tak ada masalah, no problem at all. Sebab itu adalah menambahkan kekuatan moving average ni adalah untuk menambahkan kekuatan, tak ada masalah. Jadi tapi saya fokus technical indicator je lah Jadi anda tahu dia juga di weekly adalah buy dan untuk monthly dia adalah strong sell Dan technical indicator sebenarnya consist of semua indikator kat sini Jadi ini sebenarnya menyenangkan kerja anda lah sebenarnya. Jadi saya pilih satu lagi indikator yang tak ada dalam dekat sini iaitu linear regression Jadi bagi saya gunakan linear regression. Jadi apa yang saya buat ialah saya fokus sebenarnya di daily untuk tengok apa dia punya trend sebenarnya. Seperti yang saya dapat tengok di sini, trend di sini menunjukkan yang bahawa dia adalah downtrend. Okey. Kalau saya pergi ke trend weekly, maknanya saya dapat melihat dia adalah slightly downtrend ataupun dia adalah flat sebenarnya. Maknanya kita tahu yang bahawa dia tidak mempunyai banyak confirmation di mana sebenarnya arah boleh berlaku. Dan yang ketiganya kita pergi kepada monthly untuk check di mana sebenarnya direction untuk linear regression di sini iaitu lebih menunjukkan kepada buy sebenarnya. Jadi apa yang kita buat adalah kita tahu yang kita punya daily itu menyokong lebih kepada strong buy, kita punya weekly menunjukkan kepada buy dan monthly adalah menunjukkan kepada strong sell. Makanya kita lihat kepada kita punya linear regression di daily sebenarnya menunjukkan downtrend dan kita tengok dekat weekly dia menunjukkan in the middle dan di monthly sebenarnya dia menunjukkan yang bahawa dia adalah uptrend. Jadi dekat sini kita tahu memang ada contradiction betul memang ada contradiction seperti juga yang kita tahu di dalam fundamental analysis kita juga kita tahu yang bahawa trend adalah uncertain Saya melihat kepada trend yang besar-besar ini pertama ialah saya sebenarnya check untuk intraday saya tengah trade untuk intraday. Keduanya saya tahu yang time frame kecil yang akan menentukan time frame yang besar. Jadi kalau saya tahu apa yang berlaku di time frame besar, makanya saya boleh menentukan trend di mana direction akan pergi. Sebab tu saya sebenarnya fokus kepada 3 time frame saja iaitu daily, weekly dan juga monthly. Jadi itu adalah sebenarnya caralah yang saya gunakan sebenarnya. Okey. So daripada apa yang kita lihat dekat sini kita sebenarnya tak tahu dekat mana sebenarnya trend akan pergi. Jadi kita apa kita buat ialah kita menggunakan 2 jenis strategy tester. Iaitu pertamanya ialah Bollinger Band strategy tester dan juga kita menggunakan RSI strategy tester. Dan SOP untuk Bollinger Band strategy tester dan RSI strategy tester ini adalah untuk memastikan persen profitable anda melebihi 50%. Kalau kurang daripada 50%, kalau salah satu pun kurang daripada 50%, maknanya kita tidak boleh menerima trend di time frame tersebut ataupun kita sebenarnya tak boleh kita tak boleh rely lah dekat time frame tersebut Jadi seperti yang kita boleh lihat, anda boleh pilih lah anda nak pergi dengan RSI strategi ke ataupun anda nak pergi dengan Bollinger Band strategi.
itu adalah bergantung kepada masing-masing lah. Tapi janji pastikan yang bahawa persen profitable anda adalah melebihi 50%. Jika Indi itu free ke di dalam TradingView? Yes, free. Yes, memang free. Kalau yang ni dia adalah premium. Kalau premium dia boleh masukkan banyak lah. Kalau yang 3 Indi tu, 3-2 Indi ni free lah. Anda boleh masukkan lah. Contoh anda guna linear regression, Bollinger Band dan RSI strategi. 3 ni pun dah cukup dah untuk anda sebenarnya, dan cuma lepas tu anda confirmkan dekat sini dengan anda punya investing.com ni, ya, sebab saya rasa kebanyakan orang cuma boleh gunakan 2 ke 3 saja indikator di dalam mereka punya TradingView mereka. Jadi anda boleh sebenarnya gunakan investing.com juga. Jadi maka ni anda sebenarnya dah menggunakan banyak indikator at the first glance, ya. Jangan risau pasal semua ni sebab saya memang dah buat testing dah dan memang dia sebenarnya betul lah. Dia adalah betul. Jadi anda tak perlu risau lah sebenarnya. Kalau memang dia tak betul, saya akan syorkan kepada anda juga. Jadi seperti yang anda boleh lihat, kita tahu yang bahawa Bollinger Band strategi testing kita di daily ya mendapatkan 64.57%. Okey, jadi dia adalah tinggi daripada 50%. Kalau kita pergi ke weekly kita tahu yang bahawa kita ada 56.76%. Dia adalah lebih bagus. Kalau kita pergi kepada monthly kita mendapatkan 40%. Itu adalah untuk Bollinger Band strategi. Maka dia kita tahu yang bahawa kita punya monthly tu is not reliable. Kalau not reliable tu, maksudnya kita tak boleh menggunakan apa-apa trend yang datang daripada monthly sebenarnya. Sebab dia SOP dia yang paling penting ialah percent profitable kena melebihi 50%. Okey. Let's go with kita punya RSI strategi. Kalau RSI strategi kita lihat kepada daily kita. Kalau daily kita 67.53%, okay, which is very good. Kalau kita melihat kepada weekly kita 56.25%, which is very good. Tapi kalau kita lihat kepada monthly kita adalah 0%. Makanya kita tahu yang sebenarnya 40% dengan 0% di Bollinger Band strategi dan juga RSI strategi sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk kita mengikut trend ataupun untuk mengikut time frame ini. Maka dia cuma kita ada dua saja time frame yang kita boleh ikut, iaitu daily time frame dan juga untuk weekly time frame, ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya adalah penting untuk anda ketahui lagi satu perkara, iaitu fundamental dengan technical analysis kena selaras, ya. Dan seperti yang saya selalu buat ialah saya pastikan yang bahawa kalau saya trade, saya selalu trade di dalam fundamental range, ya. Kerana fundamental range merupakan range yang paling selamat di dalam market sebenarnya. Jadi apa-apa yang keluar daripada fundamental range ini anda cuma boleh gunakan pending order saja, ataupun lebih baik adalah jangan trade di luar range fundamental. Jadi seperti yang saya faham daripada apa yang anda lihat di investing.com tadi, ialah anda tahu yang bahawa technical indicators anda mengatakan strong buy dan weekly anda juga mengatakan buy untuk anda. Dan kalau anda lihat kepada linear regression di sini, makanya anda tahu sebenarnya yang bahawa linear regression sini lebih mendukung kepada trend, ya. Dan kalau anda lihat kepada weekly juga, dia juga menunjukkan sedikit flat lah, sedikit flat. Maksudnya dia tidak mempunyai satu direction lagi, ya. Dan ini kemungkinan akan menunjukkan lebih direction apabila dia mempunyai news, ya. News yang trend ini. Kalau kita melihat pada daily juga, kita juga boleh melihat yang bahawa dia ada kebesar kemungkinan yang dia boleh sebenarnya mengubah trend juga. Makanya dia punya penurunan tu tidak seberapa yang seperti yang kita anggapkan, dan juga kita boleh melihat yang bahawa dia sebenarnya terkeluar daripada linear regression yang lebih menunjukkan kepada kenaikan. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita adalah penting tahu kalau kita gunakan technical analysis saja dan pada technical analysis saja, makanya pastinya kita akan sell sebenarnya, ya. Besar kemungkinan memang kita akan sell ataupun kita tidak akan trade sebenarnya, ya. Tapi kalau kita dengan kita punya fundamental analysis,
seperti yang kita tahu fundamental analysis kita lebih menyokong kepada bullish, ya. Jadi lebih menyokong kepada bullish, dan kita tahu kita punya jualan asas tadi yang saya berikan. Mana kanvas tadi? Okey, saya nak tunjukkan ni dia punya jualan asas dia. Okey, jualan asas dia adalah di antara 77.5 1781.51. Jadi ini adalah yang sebenarnya yang kita lihat untuk fundamental kita. Jadi contohnya kita tahu dia adalah bullish, tapi kita juga tahu yang bahawa kita punya technical analysis adalah lebih fundamental range. Kali nak tengok. Okay, ini adalah soalan bagus. Okey, fundamental range ada dua cara untuk anda calculate. Pertamanya anda boleh menggunakan frequency number, iaitu frequency number iaitu menggunakan moving average 5. Terangkan macam mana. Okey. Ataupun anda boleh buat apa? Anda boleh terus days range ini juga. Okey, tapi days range adalah sesuatu yang berbeza. Lalu ambil days range pada waktu pagi sebenarnya. Okey. Days range kat sini adalah dia punya fundamental range yang anda boleh ambil. Fundamental range boleh berubah. Fundamental range boleh berubah according to timing. But the best one is to take at the early in the morning. Sama seperti apa yang cikgu Hafiz buat untuk dia punya vivid zone dia. Jadi pada pukul 6 tu, kalau contohnya anda ada fundamental range tu, anda ambil sebenarnya fundamental range tu. Sebab macam mana pun sekalipun dia akan balik kepada fundamental range itu. Dan itu adalah fundamental range yang paling selamat sebenarnya untuk anda berada. Untuk masa sekarang mungkin fundamental range adalah ini. Tapi fundamental range di waktu pagi pada masa itu adalah di 177.55, 1781.51. Ataupun ada lagi satu cara yang anda boleh buat yang saya akan tunjukkan, iaitu anda boleh pergi kepada historical. Okey, ini anda kena tengok use an analysis chart. Okey, historical data, general ke historical data. Okey, untuk historical data ni kalau anda nak rajinlah. Kalau anda rajinlah untuk calculate dan sebagainya. Paling penting anda kena tahu dia punya open dan juga dia punya high. Open dan juga dia punya high. Jadi anda ambil sekurang-kurang 5 open, anda ambil 5 high. Jadi apa yang penting ialah anda bahagi dengan 5. Kerana 5 merupakan frequency number. Maksudnya anda ambil 1780.93 campur dengan 171.88 sehingga 176.42. Ambil ni, jadi anda boleh ambil dia punya ni open anda bahagi dengan 5. Kalau contoh anda ambil 10 sekalipun pun boleh, tak ada masalah. Tapi bahagi dengan 5 juga. Bukan bahagi dengan 10, bahagi dengan 5. Sebab moving average 5. Jadi latest 5 days open and high. Yes, betul. Yes, betul. Open and high bukan all high. And high. Yes. Sebab kenapa dia calculate daripada open juga dia punya untuk dia punya itu. Untuk dia punya dia. Yes. Kalau anda rajin, kalau tak, boleh sebenarnya ambil teruslah dekat days range. Tenang. Selalunya dia punya calculation akan sampai arah sana juga. Lebih kurang di sana. Cuma akan berbeza sedikit. Tapi selalunya kalau calculate adalah lebih besar. Tapi daripada saya tengok sebenarnya banyak perbezaan juga. So memang dia akan berada dalam days range lah. Kalau saya tengok berdasarkan days range, saya lihat yang bahawa dia adalah dalam range yang selamat. Tapi kalau saya calculate based on open dengan high ni, sebab high adalah sesuatu yang sangat tinggi makanya anda akan mendapat range yang melebihi 1781.51 juga. Jadi anda tengoklah, anda lihat sebenarnya anda boleh tahu sebenarnya di mana range yang besar itu sebenarnya. Dari ini adalah cara dia lah kalau anda nak tahu sejauh mana sebenarnya range pergi. Tapi itu adalah berdasarkan kepada risk masing-masing. Okey, saya dah bagi anda calculate saja. Okay.
Jadi bagi saya paling penting ialah anda sebenarnya melihat kepada ranges lah, iaitu anda boleh melihat range di sini. Okey. So, kalau contohnya lah masuk ke masa-masa yang lain ke apa ke dan sebagainya kan. Jadi mesti anda dah terlepas pula masa yang pagi itu. Jadi boleh ke sebenarnya anda gunakan this range sekarang? Jawapan dia ada boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau anda selamat lebih, kalau anda lepas dia punya range itu adalah lebih baik anda lah sebenarnya. Tapi saya setiap pagi saya dah ambil dah dia punya range, saya akan berikan pada waktu pagi. Jadi siapa-siapa yang ada di kelas ni memang boleh mendapatkan range untuk pagi itulah. Baik, itu saja cara dia untuk anda mendapat range ataupun anda tengok sendiri range pada pagi itu dan kemudian anda boleh dapatkan range tersebut. Ya. Okay. Jadi seperti yang kita tahu, saya nak sambung ni, seperti yang anda tahu kita sebenarnya menyokong lebih kepada bullish daripada news-news yang kita ada. Makanya kalau kita tahu kita punya fundamental range adalah di antara 177.55 ke 1781.51. Makanya apa yang kita buat adalah kita fokus kepada kita nak fokus kepada apa? Kerana fundamental kita mengatakan bullish. Kalau ia ni mengatakan bullish, maka kita kena sokong lebih kepada kita punya support point. Ya. Dan paling penting adalah untuk kita melihat yang bahawa support point dengan resistance point ada di dalam range ini atau tidak. Ya. Okey. Seperti yang kita boleh kepada daily, kita tengok 1769.48. 1769.48. Okey, adalah sebenarnya daripada ini untuk support point ya. Okey ya, adalah kurang dari support point ini. Dan kemudian kalau anda lihat kepada 1784, anda juga akan melihat yang bahawa ini adalah kurang daripada fundamental range yang diberikan juga. Seperti yang saya katakan tadi, adalah penting untuk anda trade di dalam range ini sebenarnya. Tapi sekiranya kalau technical analysis sesuatu yang melebihi daripada range tersebut, ya, ada dua perkara yang anda boleh buat. Sama ada anda jangan trade ataupun anda masuk order mengikut fundamental analysis anda. Kalau fundamental analysis anda bullish, maka anda fokus kepada support anda. Ya, ini adalah satu benda. Jadi apa yang anda buat, masukkan saja pending order ya, berdasarkan kepada current market. Current market anda berada di satu contohnya, tapi anda tengok anda kena masuk ke mana? Anda kena masuk ke 7, anda 9.48, kemudian anda ambil take profit anda di pivot point anda di mana dia ni akan berada di 1777. Ya, kalau anda dapat di sini apa 1777.55. Okey. Jadi apa yang saya buat ni sebenarnya memang kalau saya dah cakap fundamental range adalah di antara ini, memang dia punya market memang akan sampai balik sini sebenarnya. Makanya kalau anda masukkan pending order di anda punya support, dia pasti akan sentuh fundamental range. Tapi ada tak kemungkinan yang boleh ke dia berada di 1781.1? Yes, boleh, tak ada masalah. Jadi ini adalah bergantung kepada anda ya, kepada anda. Tapi kalau mengikut technical analysis, saya cuma menunjukkan data di sini saja. Ya, saya menunjukkan data di sini saja. Jadi daripada teknik ini sebenarnya anda, kalau anda tahu gunakan teknik, anda sebenarnya boleh mengawal risiko anda, akan tahu cara untuk bermain. Itu anda boleh meningkatkan anda punya profit sesuka hati anda. Ya. Tapi bukan sesuka hati lah, anda kena tengok juga, pastikan dia adalah di dalam fundamental range. Ya. Jadi ini adalah cara di mana anda buat intraday trading untuk sehari itu sebenarnya. Jadi ini adalah cara yang saya gunakan lah sebenarnya. Okay, kan? Jadi kalau contohnya anda ini kemudian anda nak stop loss, anda boleh stop loss ya di 1764.73 ya. Anda boleh sebenarnya stop loss di sini di support. Ya. Tengok current market di mana. Kemudian tengok bila nak masuk tu masuk exactly dekat point dia ataupun letak pending order, letak stop loss, okey, ataupun kalau rasa stop loss okey, kita boleh cut loss dan kemudian anda masukkan anda di 177.16 ya. Di sini pun anda boleh dapat banyak tips.
Jadi anda tak perlu. Apa yang penting adalah anda mendapat konsisten, ya, dan ini adalah lebih kurang 80 ke 85% untuk kemenangan di dalam. Ada sebarang soalan tak? Ada sebarang soalan tak? How about scalping M30 boleh apply? Scalping M30. Scalping M30 Scalping M30. Scalping M30. Kalau contohnya anda nak masuk scalping M30, makanya sebenarnya anda boleh juga, tak ada masalah, tapi saya rasa kalau take profit lebih baik anda ambil di time frame M30. Kalau contohlah kan, anda nak cepatlah, kalau nak scalping kan, anda ambil dekat take profit. Sebab saya rasa kalau M30 dia lebih laju daripada daily sebenarnya untuk anda sampai. Jadi apa yang anda buat, anda tukarkan dia punya pivot point ni, dia punya ni kepada dia punya M30, which will be at 1775.00. Jadi itulah yang sebenarnya yang saya rasakan lah. Kalau contohnya anda nak scalping, selalunya anda akan menggunakan time frame yang kecil, ya. Jadi kepentingan yang paling pertama, ya, yes, selalu TP1 di M30, yes betul, ya. So boleh tak ada masalah. Itu yang saya kata, boleh, tak ada masalah, ya. Memang boleh bermain. Ini cuma adalah paling penting adalah sekiranya anda memahami multi time frame, makanya anda sebenarnya boleh bermain. Anda boleh bermain dengan mana-mana time frame juga. Cuma yang seperti yang saya kata tadi tu, saya tengah fokus atas intraday, sebab tu saya memberikan satu range yang besar, dan juga saya fokus kepada intraday sebenarnya, iaitu di daily. Tapi kalau sekiranya anda tengah buat scalping, kalau anda ingin cepatlah sampai kepada anda punya take profit dan sebagainya, anda boleh gunakan time frame yang lebih kecil juga. Ya, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Jadi itu adalah untuk anda sebenarnya mempercepatkanlah, untuk anda tutuplah anda punya trade anda lah sebenarnya. Ya. Saya sebenarnya tengok sebenarnya time frame kecil ni pun okey juga sebenarnya. Apa yang paling penting kalau saya nak scalping pun, saya pastikan yang bahawa time frame besar saya dengan time frame kecil saya sebenarnya selari. Jadi apabila saya katakan yang time frame besar saya dengan time frame kecil saya selari ni, maksud dia kalau contohnya kalau time frame besar saya mengatakan strong buy, makanya kalau saya akan fokus juga kepada time frame kecil yang mengatakan strong buy juga. Kalau saya mempunyai dua-dua trend yang menunjukkan lebih kepada technical indicator yang mengatakan strong buy, makanya adalah lebih pengukuhan untuk saya masuk di time frame yang kecil berdasarkan dekat mana lah, 5 minit ke 15 minit ke apa, dan kemudian saya take profit saja dekat dia punya pivot point di time frame yang kecil itu saja. That's it. Ya, itu saja. Ya. So kalau saya bermain di time frame kecil, saya pasti akan check dengan time frame yang besar. Ya. Kalau saya bermain di daily, juga saya cek dengan time frame weekly dengan monthly. Sebab itu saja yang kita ada untuk weekly dan juga monthly untuk kita cek di MetaTrader sebenarnya. Penting untuk kita selarikan, untuk kita cari satu ketepatan dan untuk kita cari satu take profit yang kita boleh pergi. Dan paling penting adalah untuk memastikan yang kita sentiasa ada stop loss, ataupun kalau kita pandai cut loss adalah lebih bagus sebenarnya. Yep. Boleh tak ada masalah kalau TP1 di M30, why not? Boleh, tak ada masalah. Kalau anda tak nak ikut pivot point di daily, contohnya anda cukup merisaukan sebab dia memang akan naik turun. Jadi naik turun, siapa yang intraday itu tak apa, yang boleh kawal emosi tak apa, ya. Yang tak ada kawalan tu ialah lebih baiklah kalau nak TP pilih time frame time frame yang kecil. Tengok kalau daily kata strong buy, cari.
Kalau kita tengok semua pun fokus kepada ni. Contohnya kalau M30 pun boleh, tak ada masalah. Kalau anda nak pergi untuk M1 pun boleh, tak ada masalah. Jadi anda tutup di 1773.86. Ya, di Fibonacci anda ya. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Ya. Itu adalah bergantung kepada anda sebenarnya, sama ada anda jenis trader yang bagaimana sebenarnya. Ya. Jadi trading ni sebenarnya ada banyak cara, ada banyak cabang-cabang dia yang kita boleh explore, yang kita boleh pergi sebenarnya. Ya, jadi ini cuma adalah bergantung kepada anda, dan adalah penting untuk kita memastikan yang bahawa trade kita ini adalah untuk keselamatan ya. Keselamatan dan juga consistent profit. Saya tengok confirmation M30 di time frame saya tengok confirmation M30 di time frame M5. Boleh, tak ada masalah. Saya tengok confirmation M30 di time frame 5. Maksud dia sebenarnya kalau anda trade ni, anda lebih kepada scalping kan sebenarnya. Anda lebih kepada scalping. So kalau contohnya anda tengok confirmation M30 di time frame 5, maksud dia anda sebenarnya tengah melihatlah kepada bagaimana sebenarnya long term direction M30. Betul? So M5 ikut teknik cikgu semut. Oh, cikgu semut. Oh, yes, cikgu semut. Yes, betul. Ya, cikgu semut dia banyak menggunakan time frame yang kecil seperti M5, M15 ya. Saya pun sebenarnya suka juga dengan teknik cikgu semut. Cuma saya tak saya belum lagi betul-betul lihatlah kepada teknik cikgu semut tu. Tapi cikgu semut punya teknik pun bagus sebenarnya. Ya. Jadi memang kita ada banyak cara, banyak teknik untuk kita ikut trade juga ya. Saya TP ikut bookmap bookmap jadi lower key ke ataupun upper key lah. Oh, I see. Not bad. Boleh, tak ada masalah. So, ada nak kata dia tak ada cara yang orang kata dia tak ada cara yang spesifik untuk seseorang trade di dalam market ya. Dia ada banyak cara untuk kita trade di dalam market. Ya, kita boleh untung di mana-mana saja dan kita boleh rugi di mana-mana saja. Combine semualah. Ya, betul ya. Combine semua. Ya. Combination semua adalah lebih kuat. Ya, combination semua adalah lebih kuat. Seperti yang minggu lepas sebenarnya ada perbincangan dengan Cikgu Ben tu. Contohnya Cikgu Ben pun dah boleh tahu dia macam mana dia retrace, dan dia boleh tahu yang bahawa gold ada kemungkinan akan naik kepada 18 ya. Jadi dengan penggabungan teknik yang saya tunjukkan ini dan sebagainya, kita sebenarnya boleh melihat juga yang bahawa direction itu sebenarnya cukup kukuh kepada bullish sebenarnya. Jadi makanya kalau kita combinekan semua teknik-teknik ini yang ditunjukkan oleh semua cikgu-cikgu di sini, makanya memang lebih kuatlah anda punya analisis sebenarnya. Jadi memang nak dikatakan kita punya kemahiran di dalam trading ini memang cukup cukup mahir jugalah. Cuma mungkin ada banyak perkara lagi yang kita perlu lihat, dan kita masih boleh perkukuhan lagi ya. Ya, saya sentiasa sebenarnya mencari indikator yang baru untuk memastikan bahawa intraday trading lebih senang untuk dilakukan sebenarnya, sebab kadang-kala apabila kita membuat intraday trading ni selalunya orang akan rasa cemas sebab intraday ni dia mengambil satu hari, kadang-kadang up down tak tentu lagi nak tutup ke apa. Jadi seperti yang tadi El kata tadi selalunya kalau nak TP boleh sebenarnya TP 1 di M30 ya. Di time frame yang lebih kecil juga. Kalau Cikgu Ben pun selalu kalau dia nak TP, dia selalu akan menggunakan time frame yang kecil juga untuk TP tak ada masalah. Kalau anda gunakan time frame yang kecil untuk TP adalah lebih selamat ya. Jadi keselamatan adalah sangat penting ya. Komen GBP, CPI, PPI news pukul 3 nanti. So komen boleh komen tentang GBP,
CPI, PPI news untuk pukul 3 nanti. Okey. Let me check untuk GBP untuk GBP hari ni. Okey, saya pergi ke Forex Factory dulu. Sekejap saya terangkan. Okey. Alright. Calendar. Okey. Hari ni hari 16 16 jadi pukul 3 Okey, CPI year by year. Okey, seperti yang kita dapat lihat di sini, kita mendapat 10.7%, iaitu lebih bagus daripada 10.1% untuk CPI dia. Maka dia ini adalah perkara yang bagus untuk GBP. Okey, saya cubalah review volume profile indicator dan teaches how to use review profile indicator Okey, can. Okey, saya cubalah sebab saya ada lagi satu indikator yang sebenarnya saya patut share hari ni. Tapi saya saya tak saya tak sempat lagi. Tapi saya akan sharekanlah jugalah by tomorrow. So nantinya anda akan mendapat lebih lah tentang indikator tersebut. Dan untuk volume profile indicator, okey, can boleh, tak ada masalah. Nanti kita gabungkan teknik ni dengan dengan apa yang kita dah buat ni, makanya kita perkukuhkan lagi trend kita. Boleh, tak ada masalah. Okey, untuk GBP, untuk CPI year to year, ini adalah untuk year to year. Jadi yang seperti yang kita tahu, kita ada 10.7%, dan dia melebihi daripada 10.1% sebelum ini Jadi seperti yang kita tahu, ada kemungkinan yang bahawa GBP akan naik. Dan selain daripada itu, apa lagi news yang kita ada dengan GBP ini ialah kita ada banyak tentang CPI, core CPI dia yang dijangkakan sedikit menurun walaupun dia di bawah low impact dan other than that 10.15 kita ada satu high impact news iaitu monetary policy report hearings so ini adalah benda yang sangat penting juga untuk 10.15 ini Tapi yang paling pentingnya kalau nak lihat, kita lihat kepada apa dia punya fundamental factor. Untuk fundamental factor saya akan terus gunakan GBP lah. Okay, GBP, saya tekan GBP saja. GBP, contohnya anda nak GBP JPY ke ataupun anda nak combination dengan USD. Mana satu yang anda nak? Yang nak yang mana satu? Saya boleh komenkan tentang satu currency. GBP JPY lah sir. GBP JPY Okay. GBP JPY. JPY. Okay. British pound and Japanese yen. Okay. So okay, seperti yang kita lihat di sini, kita cuma melihat kepada 2 ke 3 news 2 ke 3 news seperti biasa, dan kita tengok GBP bulls profit as traders price in a rate high following the CPI data. So CPI data ni adalah dengan CPI data yang dekat US tu Okay. Tapi kita tengoklah apa yang jadi. GBP bulls profit as traders price in a rate high following CPI data. Okay, GBP USD is approaching 1.35 on Wednesday, rising just under 0.5% of consumer price index data, the big estimates. UK CPI increased by 4.2% year over year in October, above expected 3.9. Meanwhile, monthly CPI came in at 1.1% again, above or so. September 12-month rate was one, largest upward this one, 12 months. Okay, household, further upward contribution. Okay, GBP strike in reaction to the news this morning before retracing within the same hour. However, the retracement could not be maintained and the GBP continued to climb against all other major currencies bearing the GBP JPY. Cable is currently 10 pips off of the 1.35 level. Traders once again seem to be pricing in the Bank of England with high after disappointment from a 7-2 decision keeping the rates unchanged on this month. Okay, untuk GBP ini untuk GBP ini sebenarnya seperti yang anda boleh lihat sebenarnya
Bank of England ini sebenarnya mereka sebenarnya ingin sebenarnya meningkatkan dia punya interest rate dia. Tapi seperti yang kita dapat lihat, mereka sebenarnya tak dapat sebenarnya untuk memastikan satu interest rate yang kukuh sebenarnya. Jadi daripada apa yang kita lihat ini, sebenarnya ini sebenarnya sangat mengganggu kepada Great Britain Pound. Dan kita tahu yang bahawa Great Britain Pound memang mempunyai satu kenaikan, tapi namunnya kita masih kena melihat kepada beberapa news juga. Kalau kita lihat kepada sini, yen up on vaccine worries, tax sell off, yang ini adalah news yang kedua. Sebelum apa yang berlaku kepada news ini sebenarnya. Jadi kita tahu stronger Japanese yen was a product of a build-up of worries in financial market in Wednesday. US dollar also found some support as the stock market slide spooked investor into seller risk currencies. Okay, euro dollar was last steady. Japanese dollar, Japanese yen fall ya. Okay, dollar ada penurunan, Japanese yen ada kenaikan. Jadi ada sebenarnya European Central Bank. Okay, maksudnya daripada sini apa yang paling penting ialah kita kena tunggu untuk satu news ya daripada European Central Bank. Okay, hari Khamis ni kita tunggu untuk European Central Bank apa decision mereka supaya kita boleh tahu mana sebenarnya trend akan heading to sebenarnya ya. Jadi untuk masa sekarang sebenarnya memang kita tahu yang bahawa GBP ada kenaikan, tapi kita kena melihat kepada apa yang bakal berlaku di Thursday European Central Bank ni. Kerana inilah yang sebenarnya yang akan menentukan di mana sebenarnya trend untuk GBP JPY akan pergi. Jadi seperti yang kita tahu, kita akan ada satu meeting confirm kita akan ada satu meeting untuk GBP. So GBP, we should have a meeting in GBP So MPC ke MPC or maybe BOE MPC members vote to bear the nation key for the interest rate. Ini mungkin akan berlaku pukul 10.30 sebenarnya. Tapi untuk hari ini sebenarnya untuk CPI dan sebagainya, untuk CPI, untuk PPI dan sebagainya, kita sebenarnya menjangkakan dia tidak ada banyak dia tak ada kebanyakan kenaikan dan dia tak ada banyak penurunan juga daripada apa yang difokuskan di sini to fly GBP petang ini. Kemungkinan besar dia boleh fly daripada news yang kita lihat. Cumanya kita kalau untuk lebih keselamatan adalah untuk menunggulah news pada hari Thursday ini sebenarnya Itu yang saya boleh katakan untuk masa sekarang. Kalau saya nak lihat kepada lagi satu benda, saya boleh lihat kepada coincident news yang ada kaitan dengan GBP JPY. Kalau saya tengok di sini GBP JPY Holland Morfin 4 hours ago, FX market commentary, NATO ambassador, China supports measure. Japanese yen rises despite GDP decline. Tapi this is about 10 hours ago. So, official, FX market, trading, polish this thing. Apa kita tengok dulu Japanese yen hit its highest level since August 29 as the currency powers high. In the North American session, US JPY is trading at 139.17. Down about 0.53%. Can't find is putting even a softer listing decline at the quarter. GDP fell much weaker. Okay, maksudnya GDP untuk Japan ada sebenarnya penurunan ada penurunan So ada penurunan ada penurunan untuk GDP Japanese yen jadi kita melihat juga yang bahawa kalau GDP mereka menurun, maknanya kita tahu yang bahawa yen sebenarnya tidak boleh sustain untuk satu masa yang lama juga sebenarnya Jadi memang besar kemungkinan memang GBP akan teruskan kenaikan Dan untuk technical analysis untuk GJ buy ke? Okay, jom kita tengok. Kalau fundamental analysis dah kata buy,
So memang besar kemungkinan lah yang bahawa technical analysis pun akan ikut buy juga. So apa kita buat ialah kita check di technical analysis. Kita kena check kita punya fundamental range kita adalah di antara 164.71 ke 166.26 ya. Okay, ini adalah range untuk sekarang, tapi paling penting untuk anda ada range yang pagi tadi tu. Ya, tapi tak apa, no problem. Kita still can go for this current range ya. Okay. So, okay, saya akan tunggu dulu. Sebab saya pun kena check sama ada dia is within the range ke tak within the range. Kalau saya tengok kepada daily sekarang, okay, dia lebih menyokong kepada strong sell. Okay, kalau saya tengok kepada weekly, dia menunjukkan kepada strong buy. Kalau saya tengok kepada monthly, dia juga menyokong kepada strong buy juga. Okay. Okay, so masa dia kita ada satu strong sell, kita ada satu weekly dan juga kita ada satu monthly. Apa yang kita buat ialah kita pergi kepada trading view kita dan paling penting ialah kita pergi check kita punya GBP JPY kita. GBP JPY, okay, GBP JPY kita. Okay, seperti yang kita lihat di daily kita punya ialah linear regression kita adalah uptrend, okay. Dan kemudian kalau kita lihat kepada weekly, weekly juga menunjukkan uptrend. Dan kalau kita nampak kepada monthly adalah sedikit downtrend okay. Jadi apa yang paling penting ialah anda sebenarnya boleh melihat kepada RSI strategy tester anda dan juga Bollinger Band strategy tester anda. Seperti anda boleh lihat RSI strategi anda di daily, sebenarnya anda mempunyai percent profitable yang melebihi 50%, iaitu di 62.37%. Dan kemudian dia kalau anda ke weekly, anda boleh melihat anda punya trend di sini adalah 23.08%. Okey. Dan kalau anda pergi kepada monthly, anda boleh melihat kepada 87.5%. Lebih kepada downtrend. Okey. Sekarang ni kita buat confirmation dengan Bollinger Band strategy tester. Kalau Bollinger Band strategy tester, seperti yang anda lihat di daily ini, anda mempunyai percent profitable yang melebihi 50%, iaitu di 66.67%. Kalau anda pergi kepada weekly, anda boleh lihat anda ada 43.59%. Kalau sebenarnya anda melihat kepada monthly anda adalah sebanyak 44.44%. Jadi kalau kita berdasarkan kepada technical analysis kita, maksudnya technical analysis kita lebih sebenarnya menyokong kepada buy. Dan seperti yang kita tahu juga yang fundamental analysis kita juga menunjukkan lebih kepada buy juga. So dengan cara ini sebenarnya kita boleh sebenarnya tengok di mana sebenarnya ranging. Kalau kita tengok ranging untuk GBP JPY okay, banyak tab kita buka. Ranging adalah di antara 164 164.71 166.26. Kalau kita nak pergi kita tengok kalau ni adalah 164.52, iaitu adalah berada di dalam range. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tengok berdasarkan Fibonacci, kita masuk saja buy, kemudian kita ambil take profit di 165.26 ya. Dan kemudian anda boleh stop loss di 164.06. Dan juga dia sebenarnya walaupun anda lihat yang bahawa dia adalah strong sell tapi kalau anda lihat kepada weekly anda dan juga monthly anda, dia sebenarnya lebih menyokong kepada strong buy sebenarnya. Dan linear regression anda sebenarnya juga di daily sebenarnya menyokong lebih kepada strong buy juga. Dan juga percent profitable anda lebih kukuh sebenarnya di daily time frame anda ya. Jadi sebab tu sebenarnya anda menggunakan menggunakan strong buy untuk pergi untuk strong buy. Fundamental analysis dan juga technical analysis sebenarnya selari, makanya kita boleh masuk untuk buy. Itu adalah dia punya analisis lah untuk untuk GJ sebenarnya GJ sebenarnya. Dia buy dah collect awal, so tunggu peluang sell actually GBP JPY. Oh, I see. Tapi itulah daripada apa yang saya dapatkan ni adalah saya sebenarnya tahu
yang bahawa dia akan buy lah sebenarnya. Tapi ini adalah untuk intraday trading sebenarnya. Okay. So kalau ada sebarang soalan boleh bertanya ya, boleh bertanya. Kalau tidak kita akan akhiri sesi untuk hari ini. Thank you Mas. You most welcome, El. Ya. Kadang-kadang trading ni dia ada banyak cara banyak cara sebenarnya. Jadi tak kisahlah. Kadang-kadang macam ada orang dia boleh pergi untuk buy, kadang-kadang dia boleh pergi untuk sell. Tapi dia ni berdasarkan kepada trading kita lah sebenarnya ya. Ya, jadi ikut pemahaman masing-masing dan anda trade lah according to pemahaman masing-masing. Ya. Okey, kalau sekiranya tak ada apa-apa lagi, saya akan minta diri dulu kerana masa dah cukup melampaui dah. Dah 12.06 dah, jadi saya akan minta diri dulu. Kiranya ada apa-apa, boleh sebenarnya kontak saya personally di 014-258-4067. Jadi saya akan berikan anda sebenarnya news-news ataupun berikan anda technical analysis ya, yang anda boleh sebenarnya go through lah. Ya. Jadi saya minta diri dulu untuk sekarang. Semoga anda ada hari yang cerah. Have a good day ya. Bye-bye. Salam sejahtera ya pada semua. Okay, thank you. Most welcome, Sezade. Have a good day ya. Jumpa anda semua esok. Okay, bye-bye.